ada perempuan makan sabun-sabun tu. Lepas tu dia muntahkan balik. Alah bodohnya perempuan tu pun. Dekat belakang dia ada orang tumpang. Ada orang pakai baju putih tumpang. Siapa yang bawa aku tu? And tak tahu lah, it's very mystery lah. Sebab dia punya cerita-cerita dia pun semuanya cerita-cerita pelik kan yang dalam masa naik tu. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke Angker Cerita. Bersama saya Hizman Huzair dan juga pakar hantu kita yang ada PhD in kehantuan iaitu Hanan. Halo. Kawan saya Hanan adalah seorang yang hijab mata dia terbuka daripada kecil sampai ke sekarang ni. Sampai ke sekarang ni. Tak tahu lah sampai ke tua ke, tapi sampai ke sekarang ni lah. FAQ dia adalah, adakah Hanan sudah cuba untuk berubat? Ya, sejak kecil sampai ke sekarang ni ya. Masih tiada ustaz-ustaz yang mampu berjaya untuk menutup matanya. Dan jika soalan dia adalah, adakah Hanan mahu tutup matanya? Jika diberikan peluang, jawapan Hanan adalah Ya. ya. Mahulah. Siapa nak tengok hantu setiap hari? Tak kuasa dik. Okay, hari tu I sembang dengan budak-budak kat Clubhouse. Okay. Kat Clubhouse, I suka masuk room random tau. So, ada satu room ni, dia cakap, dia ni bawa Grab. Dia hantu selalu tumpang dia tau. Hantu selalu tumpang duduk kat belakang. Okay. And then, pemandu-pemandu Grab ni agree, kalau kau membawa benda-benda halus ni, kau bawa hantu ke benda semua, in order untuk kau tak bawa diorang balik rumah, kau kena berhenti satu tempat, berhentikan diorang. This driver, every time hantu tumpang dia berhenti kat McD, dia drop diorang dulu. Ya Allah, McD manalah jadi mangsa drive-thru kat situ. So, cerita tu macam okay. Ni logik dia adalah supaya hantu ni tak ikut balik rumah. So kena berhentikan diorang satu tempat. So aku macam dengar benda ni apa? Itu adalah mukadimah saja. So cerita yang saya nak cerita ni pasal hantu tumpang lah. Benda ni dia jadi dekat Zul. Zul merupakan tunang kepada Hanan. Okay, Zul masa tu dia duduk Perak. Lepas tu Tok Wan dia meninggal dekat Kedah. Jadi dia satu family pergi balik Kedah. Okay, ini beberapa bulan lah, bukan time PKP ni lah. Dia ada kawan dekat Kedah juga. So ala-ala dia dah balik Kedah, dia nak catch up dengan kawan-kawan dia lah yang masih duduk kat Kedah. Lepas funeral tu, lepas dah siang tu funeral lah, dah settle apa benda semua, malam tu dia pergi jumpa kawan. So before dia pergi jumpa kawan dia tu, dia cakap dengan I. Dia cakap dengan I macam, I nak pergi jumpa kawan ni, tapi jalan kat Kedah ni seram lah, macam gelap ah. Lepas tu I cakap dengan dia, okey lah, jangan balik lambat-lambat. Gelap kan benda semua ni. Lepas tu dia macam lah tak ada apalah. Jadi dia pun pergilah jumpa kawan dia. Sampai dia lepak sampai pagi lah, sampai pukul 2 macam tu. I dekat KL lah macam tu. Lepas tu aku tertidur. Time tu aku tidur. Aku dah tidur. Aku tidur pukul 12 macam tu. Lepas tu aku mimpi. Dalam mimpi aku tu dia tengah bawa kereta. Dekat belakang dia ada orang tumpang. Ada orang pakai baju putih tumpang. Apa semua. Lepas tu orang tu tapi pesan dekat dia macam, oh jangan bawa laju-laju. Dia kata jangan bawa laju-laju. Maksudnya muka tak nampak. Just nampak putih je lah. Putih, tak ada rambut, tak ada apa. Tak ada, bukan dalam bentuk kain kapan gambar semua. Dia cakap jangan bawa laju-laju. Itu yang ingat lah. I terus macam terbangun. Esoknya masa I call Azul, lepas tu I tanya dia balik pukul apa. Dia kata balik pukul 2-3 pagi macam tu lah. Lepas tu dia cakap dengan I, masa I dalam kereta nak balik rumah Tok Wan tengah pagi tu, I tak tahu lah. I rasa macam tiba-tiba I rasa takut macam, jangan kat belakang aku ni Tok Wan aku ada. Macam tu. Ya, maksudnya dia maksudnya masa dia cerita tu aku macam, oh shit, aku dah mimpi benda ni dulu kan. So connection dia kat situ lah. Tiba-tiba lah, it's a passing thought lah. Tapi tiba-tiba dia rasa berdebar lah. Lepas tu reenact pula balik dengan aku punya cerita tu. Aku macam tak, wallahu alam lah. I jarang dapat mimpi tau. Kan some people macam banyak mimpi kan. Mimpi tu lah mimpi ni yang benda semua kan. Tapi I jarang dapat mimpi. Itu one of the mimpi I dapat lah. Bila you tidur, you tak pernah bermimpi ke apa? Jarang mimpi. Maksudnya jarang mimpi hantu lah. Mimpi benda-benda paranormal jarang. Tapi kalau I selalu mimpi, contoh benda tu macam benda yang I suppress dalam real life, dalam real life tak tercakap ataupun benda tu suppress, nanti I mimpi benda tu. At the same time masa you explain ni, I tengah tengok balik the science of dreaming. Kenapa orang bermimpi. So apa yang aku jumpa dekat sini adalah what is the psychology behind dreams. Berdasarkan Sigmund Freud ataupun Freudian theory, Sigmund Freud, teori dia kepada dreams adalah dreams dia reveal hidden emotions and desires. Maksudnya
kemahuan kita yang tersorok ataupun emosi yang tersorok. Kalau kita mimpikan sesuatu tersorok ataupun ada kemahuan kita ataupun benda yang kita tidak mahu akan berlaku. Adakah mimpi itu simulasi kepada realiti? Berdasarkan teori yang ada, memang ianya merupakan simulasi kepada realiti yang sedang berlaku sekarang. Okay, so namanya innate virtual reality. Wow, virtual reality ya. Maksudnya apa sahaja yang kita sorok di dalam badan, dalam minda kita, ianya merupakan juga simulasi kepada apa yang pernah berlaku dan sebelumnya. Apakah kita boleh nampak pada masa akan datang atau sedang berlaku, itu tidak pasti lagi lah. Itu wallahualam, itu adalah misteri dan juga ilmu Tuhan yang kita belum kaji lagi, ya. Apa dia punya konklusi kepada mimpi yang you mimpi dalam kereta ada hantu kat belakang kereta? Ini my dad, my auntie pernah cerita kan, dan beberapa orang pernah cerita, orang tua pernah cerita benda yang sama, adalah diorang selalu cakap at times diorang mimpi nenek datang tau. Nenek datang jenguk apa benda semua. So benda ni tak tahulah sahih ke tak apa benda semua, tapi they always put it like, oh malam tadi mimpi nenek mungkin rindu, something like that. So every time where my dad dapat mimpi nenek datang ke apa benda semua, the next day dia akan randomly ajak pergi kubur. Macam yang baru explain tadi kan, it's a hidden emotions and desire. Yeah, see, so it connects the dot lah. Cerita ni pasal one time I naik this ni lah, e-hailing dia lah. Again lah, kita tak sebut apa benda e-hailing ni, tapi katalah nama app ni Tumpang. App Tumpang ni dulu dia ada fungsi selain daripada kita book ride, kita boleh hitch. Hitch ni Tumpang lah. So, okay, apa yang membezakan book biasa dengan Tumpang adalah you boleh kadang-kadang secara tak langsung you akan dapat, contohnya you nak pergi Bangsa lah contohnya. Okay, you dari Bukit Jalil you nak pergi Bangsa. So you pergi, kalau you book a ride tu sentiasa available. They will always be driver yang akan bawa you lah. Tapi dia akan charge you penuh lah. Katalah dia akan charge you dalam RM28. Itu kalau biasa punya booking. Tapi kalau you pergi dekat Hitch, you maybe tiba-tiba your luck you dapat someone yang from the same area nak pergi tempat tu juga. So the tambang is half of the full price. At this one time, masa tu nak balik lah, masa tu dah malam. Okay, so masa tu from my friend's house, tapi I nak balik malam tu juga. Ini berlaku masa kerja, I'm not sure my first job or second job lah. At that time lah, waktu masa mula-mula e-hailing masuk kat kita punya negara lah. At that time 24 hours, okay. Jadi waktu tu dah pukul 1 lebih macam tu aku baru nak balik. So aku pun saja-sajalah, sebab masa tu saya sajalah macam if we can jimat duit, kenapa kita nak bayar lebih kan, macam tu. So aku pun book a shared ride yang Hitch ni, yang Tumpang ni. Masa aku book tu tiba-tiba dapat pula kan. Dapat. So dengan tak menaruh syak wasangka apa-apa, aku naik je lah. Dan aku naik, driver dia seorang lelaki yang pakai topi biasa je, tapi muka dia tak nampak tau. Kat depan tu bahagian tu gelap dan dia tak pusing langsung. So gelap lah. Lepas tu sambil drive tu dia sembang small talk e-hailing driver dulu masa awal-awal kemunculan banyak peramah. E-hailing sekarang banyak macam okay, dia tahu riders appreciate senyap. Diorang senyap, tapi yang awal-awal dulu diorang memang peramah So ini salah seorangnya yang peramah kan. Aku dah lah macam balik tu dah penat kan, lepas tu orang ni nak sembang lah kan. Masa tengah naik tu dia tanyalah dari mana benda semua tu, cerita je lah macam biasa benda semua. Lepas tu sebab dia ni tak berhenti bersembang, I buat macam cakap kat phone lah, supaya macam okay dia semua nak dekat phone tu I macam cakap sembang, I penat lah benda semua, supaya dengan harapan dia he got it lah. Aku ni penat nak bersembang. Get the hit lah. Tapi lepas tu lepas dah letak tu, dia cakap dengan I, dia kata, cik terganggu ke? Cik okey ke saya ajak sembang-sembang ni? Macam tu kan, dia tanya aku pula benda tu kan. Tak, saya nak okey, dia mah macam tu. Takkan aku nak cakap tak kan. Aku cakap boleh je. Tapi sorry saya penat sikit ni. Time tu aku dari Bukit Antarabangsa tau. So you know jalan Bukit Antarabangsa macam mana kan. So macam nak turun tu ada melalui jalan-jalan yang gelap lah. Benda semua yang kiri kanan macam gelap benda semua. Tiba-tiba dia cakap, okay cik, sebab kita nak sembang-sembang kan, saya nak hilangkan penat dengan mengantuk cik, kita sembang lah. Okay, saya ada teka-teki untuk cik. Teka-teki pula Anat. Ya. La ilaha illallah. Cerita ni one of
cerita paling epic pernah jadi. So lepas tu dia cakap, okay saya ada teka-teki untuk cik. Dia tengah drive ni, kat jalan yang gelap ni. Lepas tu dia cakap, okay, teka-teki saya bagi cik pilihan. Kalau lah masa kita tengah naik kereta ni, saya tengah drive ni, kalau lah cik yang bawa, cik lagi prefer terserempak dengan hantu ataupun dengan perompak? Boleh tak saya tak nak dua-dua? Boleh tak jangan bagi teka-teki ni? Aku penat ni. Itu jawapan aku lah. Jangan menyusahkan aku penat balik kerja ni. Itu jawapan aku lah. So itu adalah jawapan yang orang normal akan bagilah. Macam saya tak nak tersempat dengan mana-mana. Okay, dia cakap macam tu. Tak, dia kata cik kena pilih juga. Pilih satu. Dia macam insist gila aku pilih kan. Benda kau ni. Geram pula aku. Geram pula. Lepas tu dia cakap macam tak tahu saya tak tahu nak pilih sebab dua-dua saya takut. Apa semua lah. Lepas tu dia cakap dengan I, tapi dia kata kalau cik pilih perompak, penyamun, kemungkinan nanti bukan je duit hilang, bukan je handphone hilang, mungkin cik kena bunuh juga. Dia kata macam tu kan. Aku macam perbualan ni macam dah macam benda semua kan. Lepas tu cakap lah, habis tu takkan saya nak pilih hantu kan, benda semua kan. Lepas tu aku tanya dia balik, kalau cik pilih apa? Dia tengah drive ni, tiba-tiba dia gelak weh. Dia gelak yang macam dia lelaki tau. Tapi suara lelaki gelak macam menilai. So itu macam scary shit. Macam what the hell tu. Sebab I pulang soalan kat dia kan. Tanya kalau cik pilih yang mana? Lepas tu dia gelak pula benda semua kan. Macam dah sense something wrong lah. Aku macam takut benda semua. Lepas tu aku dengar lagu kat phone and tak sembang langsung lah. Memang senyap lah lepas tu. Sebab lepas dia gelak tu, tiada soalan susulan. Tak ada nak sembang-sembang lagi. Tadi sebelum ni macam sembang banyak gila kan. Benda semua kan. And I still tak nampak muka dia. Lepas tu pasal lagu, lepas tu dalam hati aku berzikir lah. Benda semua takut lah nak balik tu. Lepas tu tapi nasib baik dia drop betul-betul sampai rumah lah. Tak adalah pergi tempat pelik-pelik ke benda semua lah. Oh by the way, sebelum kita sembang pasal teka-teki tu, apa yang dia cerita kat I, cerita-cerita dia semua pasal orang book e-hailing, lepas tu bila dia sampai tak ada orang lah, dia sampai dekat kubur lah, lepas tu dia bawa hantu lah, apa benda semua. Cerita-cerita dia semua macam tu tau. Next tu baru dia bagi teka-teki tu lah, sebab aku macam dah rengsa dengan semua cerita-cerita macam tu kan. After dia drop aku dekat rumah, dia drop, kira aku dah macam dia ni, sebab I take it as a somehow bila kau dah macam takut-takutkan macam tu, benda tu macam harassment lah. For me macam it's a kind of harassment sebab aku takut. And for me I take it as a harassment bila dia cakap pasal kalau cik pilih perompak, kemungkinan mungkin cik kena rompak, lepas tu kena bunuh, kena rogol apa dia semua kan. Aku macam ni tak boleh benda semua kan. So aku terus nak buat report kan, sebab kita kan lepas habis naik e-hailing kita kena rate kan. So masa I pegang phone, I cari kan, babe ride tu tak ada, record history ride tu tak ada. So tak boleh nak report lah. Tak boleh nak report. So apa benda yang bawa aku dari sana pergi balik rumah tu? Tapi your money deducted ke tak? Tak ada. Record tu, transaction tu, ride tu tak ada dalam app tu. Oh, so duit you pun tak berkurang? Tak ada. Oh. Duit tak, macam mana nak berkurang? History ride tu pun tak ada. Faham? Jadi benda tu macam kekal misteri sampai sekarang lah. Siapa yang bawa aku tu? And tak tahu it's very mystery sebab dia punya cerita-cerita dia pun semuanya cerita-cerita pelik kan yang dalam masa naik tu. Tapi kenapa story ni yang you pilih untuk short movie tu nanti? Okay, kejap. Kena bagi konteks kat audience nanti pening kepala apa short movie ni. Okay. By the way, kami dapat geran. Okay, jadi geran daripada Finas. Geran kita orang dapat geran digital untuk buat Uncle Sister Special Edition. Jadi untuk Uncle Sister ni kita akan buat dokudrama lah. Kita akan pilih beberapa cerita untuk dilakonkan semula. Macam tu lah. Ataupun kita akan go places. Selama ni kan macam kita record biasa, just storytelling ni, we can go places lah because we dapat the geran. So this is like Uncle Sister Special Edition lah. Dana tu baru approve, baru dapat. Kira I baru sign. I dengan Hiz baru sign terima. I akan pilih beberapa cerita yang I rasa macam for me cerita ni tak pernah diceritakan lagi dan juga cerita ni macam satu momen yang vivid lah. Vivid dan juga sangat mengesankan macam tu. Jadi kenapa I pilih, I rasa cerita pasal ride ni one of story yang sebenarnya I nak buat adalah sebab I think visually dia cantik.
Visually kita boleh buat banyak benda. Nak build suspense dia untuk cerita macam ni, I think moment paling suspense what I felt waktu tu adalah moment bersoal jawab dengan dia. Yang bagi air kan macam yang part-part dia gelak tu. Itu scary. Tapi for me, untuk orang yang rasa, I don't know like benda ni boleh translate to the screen ke tak, kalau dari segi lakonan. Tapi paling seram adalah masa dia desak macam, oh cik kena pilih hantu ke perompak. Lepas tu bila dia cerita pasal pengalaman-pengalaman dia semua tu, maksudnya masa dia cerita tu, kita boleh buat lakonkan balik apa yang dia cerita tu. Pasal dia bawa pergi tubuh lah apa benda semua. Cerita dia pun quite seram lah. So I don't know lah, ini hantu yang bercerita pasal hantu ke apa kan. Sebab it's very weird benda ni. Aku tak tahu kenapa, tetapi aku imagine yang duduk dekat belakang e-hailing tu, yang belakang kereta tu, Mimi Lana. Aku tak tahu kenapa. Dia macam aku penat lah benda semua ke. Tak boleh, cik kena pilih yang mana. Gelak tu. Story yang terakhir pasal sabun tau. Wow. Hantu main sabun. Bulan lepas I punya, actually dah 2 bulan lepas kot, I punya diffuser hilang tau. I tak tahu kat mana lah. This is like problem with me lah. I misplace things kan. Sebab kadang diffuser ni I angkut mengata-kata. Kadang I pergi travel I bawa. Bagi I diffuser penting. Sebab I suka diffuser. I kena ada lah. So sebab I susah tidur. Sebab lilin bagi I, kalau kita beli lilin untuk wangikan rumah, bagi I lilin yang okay, Bath and Body Works je. Cuma dia mahal sangat. Dia literally kau bakar duit lah. Bila mahal sangat, so solution aku google lah life hacks tau, house hacks lah untuk macam nak wangikan rumah. So aku jumpa satu tips ni, dia kata ambil satu macam fruit basket yang kecil, and then you just buy sabun-sabun yang cheap kat luar, sabun kat kedai RM2 ke benda semua, kau penuhkan, dia boleh jadi pewangi, semula jadi untuk rumah. So aku cakap, menarik lah benda ni kan. Aku nak try lah, aku cakap kan. Aku belilah sabun banyak-banyak ke kedai RM2. Dan aku biarlah dia dalam bilik sebab aku nak wangikan bilik kan. Memang bau. At first masa aku beli sabun ni bau okey lah, bau sabun, tak ada masalah. Hari kedua aku masuk, bilik aku bau kemenyan tau. Aku dah macam, kenapa bau kemenyan ni kan. Macam ni lah, tak best lah benda macam ni. Aku dah rasa tak sedap, tapi aku belum buang lagi lah sabun ni. Sebab aku memikirkan duit aku yang dah keluar kan. Baru-baru ni aku nampak ada perempuan makan sabun-sabun tu. Lepas tu dia muntahkan balik. Bodohnya perempuan tu pun. So itu macam that's it lah benda tu. Macam sekejap lagi aku buang. Sekejap lagi ni, sebelum malam ni aku buang. Kau beli sabun murah kot. Memang lah, tapi mula-mula bau. Apa kena dengan perempuan yang makan tu? Kejap-kejap ni aku pergi ambil sabun tu. Okay. Ni lah. Nama apa tu? Kau pergi kedai RM2 ke? Memang kedai RM2, literally kedai RM2. Banyak gila, ini yang dah buka. Yang tak buka banyak gila lagi. So, basically aku rasa tips ni berguna je. Tapi jangan beli sabun murah kot. Aku tak boleh nak connect lah kenapa perempuan tu makan sabun lepas tu muntahkan balik tu, aku tak tahu. Benda ni baru jadi 2 hari lepas tau. So, itulah. Aku macam lepas ni aku nak pergi buang. Sabun Fax. FAX lah. Tapi I rasa bungkusan dia macam menunjukkan dia dari Myanmar. Sabun saka sekejap Sabun hantu kesukaan wanita lelaki. Apa benda yang keluar? Sebab aku nak check bahan-bahan dia. Takut sebab setengah orang ni bukan setengah apa bau-bau macam ni, dia akan tambah kemenyan dalam tu dan sebagainya. Yelah, mungkin juga. So hati-hati kalau kamu mencium 10 bau ini, artinya ada makhluk halus. Pertama, bau minyak mistik dan wangi-wangian. Kedua, bau bunga melati. Ketiga, bau bangkai. Keempat, bau sawar menyengat. Sawar tu apa? Bau kemenyan. Yes, ada. I tak suka pembaziran tau. So, ada tak orang nak sabun ni? Aku dah bagi. Tak bagilah guard dekat bawah rumah kau. Actually, tak ada fikir. Kepada anda yang menonton, nak tengok video-video yang lebih lagi tentang Uncle Sister, cerita-cerita hantu daripada kawan saya, Uncle Sister ataupun Hanlan, saya keluarkan playlist. Anda boleh klik dekat sini dan insyaAllah anda boleh tengok dalam tu banyak video-video cerita pasal hantu. Okay? So sampai kita berjumpa lagi pada episod akan datang dalam Uncle Sister. Assalamualaikum. Bye.